Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi faradal faraida wa ja'alaha maratiba ba'daha afdal min ba'd. Wassalatu wassalamu ala man sanna sunan litazkun nufus biha wa tatahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa usni alaihi al-khaira kullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan kuliah duha perdana PKP 1441 ini. Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan kumpulan Quranic My Network, iaitulah sahabat-sahabat kita yang buat pengajian Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Ramadan yang disebut dengan nama Syahrul Quran ini memberi manfaat besar kepada kita para jemaah sekalian untuk mendalami Al-Quran dan menghidupkan suasana Quran itu bersama dengan keluarga kita masing-masing, supaya Ramadan itu bermakna. Kerana Ramadan itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita yang telah mengasaskan pengajian Al-Quran ini, mudah-mudahan Allah SWT beri ganjaran yang banyak kepada semua sahabat. Dan juga peluang-peluang yang ada ini, ambillah para jemaah sekalian, sama ada bertalaki secara terus ataupun bertalaki di alam maya pada saat ini. Saat Ramadan tahun 1441 mempunyai sedikit kelainan dari sudut cara kita ihya dan juga menghayati Ramadan. Kalau Ramadan yang lalu, biasanya kita akan duduk berkumpul di masjid, berkumpul di surau, beramai-ramai bertadarus, beramai-ramai membaca Quran. Tapi hari ini kita beramai-ramai bersama dengan keluarga masing-masing, baca Quran, bertadabbur Quran. Bagi mereka yang tak mampu nak tadabbur, kita cari lain-lain link ataupun ustaz-ustaz yang buat tadabbur, kita boleh share dia punya video dan sebagainya. Alhamdulillah, sama ada secara live ataupun tak live, yang pentingnya kita dapat aturkan jadual hidup kita tu bersama dengan Al-Quranul Karim. Jadi Alhamdulillah, Quran Mind City Center ataupun network ini di antara yang berusaha untuk menyampaikan, memberi ilmu tentang Al-Quran kepada para muslimin dan muslimat sekalian. Jadi Alhamdulillah, para jemaah sekalian, insya-Allah dalam kuliah ini ana akan sebut 26 faedah fi ightina bi Ramadan, 26 faedah amalan yang terbaik untuk kita isi Ramadan pada saat ini, pada kali ini insya-Allah. Cuma huraian saya ni agak sedikit realiti, sebab kalau kita sebut hidupkanlah di masjid, maka itu secara umumnya. Tapi untuk dalam kurungan pada tahun ini, khasnya zaman PKP yang insya-Allah kita doakan supaya dia tidak akan berulang lagi, hanya Ramadan kali ini je insya-Allah. Maka tuan-tuan letaklah dalam kurungan. Kalau saya kata di masjid, kita letak dalam kurungan untuk PKP ini di rumah bersama keluarga. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian,
Risalah yang saya dapat ini nama dia 26 faedah fi ightinami Ramadan. Ini adalah di antara risalah-risalah motivasi, garis panduan ataupun cara-cara kita nak ihya Ramadan supaya kita sentiasa tidak lara, tidak leka, dan kita tahu kita berada di mana sekarang. Kita tahu kita sekarang ini duduk dalam bulan Ramadan, apa yang patut kita buat dan apa yang sepatutnya, wajibnya kita tinggalkan. Baik, saya pergi kepada faedah yang pertama. Ramadan adalah merupakan musim kebajikan yang besar Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Di dalam Ramadan terkandung kelebihan nafahatur Rahman, limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla dan keberkatan yang banyak. Waktu juga dikira waktu mustajab doa dan menggugurkan dosa-dosa. Allah Ta'ala gandakan kebajikan. Allah Ta'ala senaraikan orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Maka kalau kita tak ambil peluang yang besar ini, bermakna kitalah manusia yang kerugian. Tuan-tuan sebut dalam, saya dah baca dalam ayat Al-Baqarah 183, Kutiba alaikumus siyam, Allah kata la'allakum tattaqun, aku nak kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah." Bila masuk Ramadan, Allah Taala buka pintu syurga, maknanya pintu lorong jalan kebajikan itu luas. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka, artinya lorong-lorong kejahatan itu kurang. Tapi tak semestinya tidak ada. Ada. Wasuffidatis syayatin, dan syaitan diikat. Hadis ini dikeluar oleh Bukhari dan Muslim. Artinya, bila Allah nak suruh kita jadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, ini cara Tuhan nak beri kitanya, dibukanya pintu-pintu kebajikan berluas, ditutupnya pintu kejahatan, dan syaitan-syaitan yang menggoda manusia telah diikat. Masya Allah, tabarakallah. Terdapat banyak sekali hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan Ramadan yang sepatut kita hayati dan patut kita belajar. Sebagaimana yang para jemaah yang telah mengikuti kuliah-kuliah duha kita yang lepas, ana dah baca beberapa hadis tentang fadail Ramadan. Cuma pada kali ini kita akan susun dari sudut bagaimana kita nak mengatur jadual supaya Ramadan itu terisi dengan ibadat-ibadat dan kebajikan-kebajikan yang banyak. Kemudian kita pergi kepada faedah yang kedua, as-sawmu minal ibadatil azimatil jalilah. Puasa itu sendiri adalah merupakan suatu ibadat yang agung, yang mempunyai kemuliaan yang tersendiri. Allah SWT sebut sebagaimana dalam hadis Qudsi, qala Allah Ta'ala kullu amali ibni Adam lah. Allah kata semua amalan anak Adam itu untuk dia. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku sendiri akan beri balasan. Allahu Akbar. Maka Nabi kita pun bersumpah. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa Muhammad di bawah kuasa Allah Ta'ala. La khalufu famis sa'im atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang berpuasa itu berubah bau mulut dia sebab kosong dia punya perut. Tapi nilai di sisi Allah Ta'ala lebih harum daripada kasturi. Nabi juga beritahu lis-saimi farhatan. Bagi orang berpuasa itu dua kegembiraan ketika dia berbuka puasa dan ketika dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti, insya-Allah. Maka hadis-hadis ini Allah SWT telah memperingatkan kepada kita bahawa puasa itu li wa ana ajzi bihi. Aku nak balas sendiri. Kenapa? Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, sebab mereka meninggalkan makan minumnya dan syahwatnya pada siang hari min ajli, semata-mata kerana Allah, bukan kerana takut diintip, bukan kerana takut di-attack, bukan kerana takut kepada pegawai-pegawai pencegah maksiat dan sebagainya. Maka kita mengatakan
Inilah yang besar. Bila Allah Ta'ala nak beri kelebihan, maka kelebihan itu sangat besar. Jadi kita jaga puasa kita dengan adat-adat, dengan peraturan yang telah digariskan oleh syarak, insya-Allah. Kemudian kita pergi kepada faedah yang ketiga. Ramadan syahrus sabri. Was-sabru sawabuhul jannah. Itu bahasa Arab. Ana baca teks Arab supaya para jemaah semangat nak mengaji bahasa Arab, insya-Allah, kan? Ramadan itu dikira sebagai bulan sabar. Orang yang sabar, balasannya, pahalanya syurga. Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Az-Zumar, Allah SWT telah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberi balasan kepada orang yang sabar itu, balasannya, pahalanya, bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa limit. Bahasa sekarang panggil unlimited. Tuhan nak bagi berapa? Tengok kepada tahap kesabaran. Sama juga dengan puasa. Puasa itu sendiri, Allah kata, wa ana ajzi bihi, aku yang balas. Tuhan tak sebut berapa pahala nak beri, banyak mana, tapi Allah Ta'ala tengok nilai puasa kita setakat mana, maka akan diberi balasan mengikut nilai yang kamu buat. Masya Allah, tabarakallah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang bersabar, wahai orang yang beriman, ista'inu bis-sabri. Minta tolong kamu untuk menjadi orang yang sabar, wassalah, dan menunaikan salat. Sebab apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar. Qala al-imamul Mujahid. Mujahid ini seorang ulama tafsir di kalangan tabi'in. Dia kata as-sabru bis-sabri ay bis-sawmi. Ista'inu bis-sawmi. Minta tolong Allah Ta'ala untuk sabar di sini dengan makna puasa. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumu syahris sabri. Inilah kamu puasa pada bulan sabar. Yang maknanya Ramadan itu dikira sebagai bulan sabar. Maka para jemaah sekalian, syahrus sabri iaitulah bulan Ramadan. Kita sekarang ini berada di bulan sabar. Katakanlah bulan je sabar, orang tak sabar ini masalah. Kita kadang-kadang terasa juga kan. Kita kadang-kadang suruh orang buat kerja, orang tak buat, kita rasa, tak apalah. Kita sabar je. Ni ada sahabat-sahabat kita kata, dia buat jual barang, COD zaman sekarang ni kan. Tempoh buat kuih banyak, tiba-tiba orang tak mari ambil. Allahu Akbar, dekat nak buka puasa, nak keluar, pergi bagi makanan tadi, nampak penat juga dia kan. Tapi tak pergi bagi, makanan rusak. Terpaksalah PKP pun terpaksa kena berjalan. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Maka puasa dan solat itu, mengikut dalam ayat tadi kata, puasa dan solat itu dua perkara yang bermunasib. Maknanya dua yang dekat. Sebab puasa mencegah manusia daripada mengikut syahwat dan menjadikan kita ni zuhud dalam dunia. Solat mencegah manusia itu daripada fahsyak dan mungkar. Allahu Akbar. Dua perkara. Puasa menahan daripada syahwat. Syahwat kita nak makan, nak minum, nak macam-macam, kan? Salat menahan dia daripada fahsyak wal mungkar. Jadi dua, ista'inu bis sabri ay bis sawmi, dalam tafsir ini ada kata sabar itu dengan makna sabar umum, kita kata boleh belaka. Ya, masya-Allah tabarakallah. Maka Ramadan itu mengandungi sabar dan salat dua-duanya. Maka perbanyakkanlah salat, perbanyakkanlah doa dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Masya-Allah tabarakallah. Ini ada orang tanya, dia kata, Ustaz, apa hukum? Ada orang puasa tak salat. Saya kata, ini manusia ajaib. Kaif yusalli yasumu wa la yusalli? Bagaimana dia boleh puasa dia tak salat? Kita kata pelik. Alhamdulillah saya dah keluar senarai benda-benda pelik, kan? Senarai perkara yang pelik. Ana dah keluarkan, para jemaah boleh tengok dalam khutbah kita 1 tahun.
Saya kata perkara yang ajaib di bulan Ramadan. Di antaranya puasa, tak solat. Puasa tak tutup aurat. Sama juga. Aurat itu puasa. Sebab apa mau puasa? Sebab ikut arahan Allah Ta'ala. Tutup aurat, tak ikut arahan Allah. Arahan Allah, kenapa tak ikut? Masih lagi ikut nafsu. Masih nak kata syaitan, syaitan kena ikat. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Faedah yang keempat, kata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, Al-Mu'minu. Orang mukmin di bulan Ramadan terkumpul dua jihad untuk menentang nafsu. Dua jihad menentang nafsu. Jihad nak pergi perang, itu kita, di peringkat kita ini tidak ada. Tapi zaman Nabi SAW, Ramadan lah tempat mereka berjihad. Tahun yang awal lagi Nabi kita sampai Madinah, tahun yang kedua berlakunya Ma'rakatu Badar Al-Kubra, peperangan Badar yang besar berlaku di bulan Ramadan. Dan banyak lagi lah senarai-senarai Al-Ma'arik Al-Kubra, peperangan-peperangan yang besar yang berlaku di bulan Ramadan. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab-kitab sejarah ataupun tengok dalam video saya yang lama-lama tentang Al-Ma'arik, peperangan di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Iaitulah jihad menentang nafsu. Jangan kata, oi, jihad menentang nafsu je. Lah. Jihad menentang nafsu yang paling sukar. Kadang-kadang kita nampak jihad yang lawan kuat. Tapi nak lawan nafsu, lagi kuat rupanya. Iaitulah kita berjihad pada siang hari ala siyam untuk berpuasa. Kalau tuan-tuan nak tahu puasa ni jihad, nak berjihad dengan berpuasa, kalaulah kita boleh keluar rumah lah, boleh keluar dekat-dekat. Tapi sekarang ni tak ada orang kerja banyak kan. Kalau waktu tak ada PKP ni, orang duduk kerja rumah batu, duduk kerja tengah panas, duduk kerja. Kita tengok bagaimana peluh mereka keluar tanpa ada air yang baru masuk. Allahu Akbar. Kaifal. Kita tengok, kita rasa penat. Bagaimana orang yang melakukannya, tentulah asyaqq, lebih penat daripada kita lagi. Wa jihadun bil laili 'alal qiyam, kita kena berusaha lawan nafsu kita pada waktu malam untuk bangun qiyam. Ada setengah orang ni dah mula seronok. Dia kata seronok lah ustaz. Kalau Ramadan begini sokmo, macam mana? Solat di rumah je. Relax je kita tarawih. Tiap malam wal asri inna ataina. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Sekejap je sudah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau macam ni tiap malam, tiap tahun rasa seronok pula. Dan ada juga yang mesej dia tu, ustaz, saya rasa seronok pula. Kenapa? Tak payah pergi masjid. Kalau tidak kita bekerja lepas daripada iftar, kan? Oh, siap. Suruh anak ni mandi. Ibu pula masuk dapur sekejap. Lambat sikit, kena hon ke suami, kan? Hari ni relax yang masing-masing. Suami pula kena basuh pinggang. Kalau awak nak solat, nak tarawih cepat, mari tolong. Kita kata Masya Allah. Allah beri kita rasa solat tarawih di rumah, beribadat di rumah, tapi insya Allah berpahala di masjid. Dengan niat kita bermasjid. Maka kita lawan. Walaupun di rumah, tuan-tuan kena letak juga. Pacak juga bajet setiap hari berapa banyak Quran yang kita nak baca. Kalau dulu boleh buat alasan kita kerja, tapi hari ni mana alasan? Alasan apa awak? Semua tempat tak boleh pergi. Kan? PKP telah meletakkan kita di rumah untuk kita beribadat dan mendidik keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Maka siapa boleh kumpul dua jihad ini, as-siyam wal qiyam, berpuasa pada siang hari dan berdiri melakukan ibadat pada waktu malam, maka dia telah menunaikan dua hak jihad dan dia akan dapat pahala bighairi hisab, insya-Allah. Faedah yang kelima, amalan yang kelima, salatut tarawih. Salat tarawih itu termasuk dalam qiyam lail, termasuk dalam berdiri malam Ramadan. Dan pahalanya sangat besar. Tak kiralah kita buat. Kalau kita buat 8 tarawih, 3 witir, jadi 11 rakaat. Alhamdulillah nikmat. Kalau kita boleh buat 20, 3 witir, lagi besar darjat dia, lagi banyak rakaat, lagi banyak tasyahud, lagi banyak takbir.
lagi banyak zikir, kita kata lebih tinggi darjat. Ada juga orang tanya, Ustaz, saya nak buat 4 je boleh? Kita kata sebenarnya Nabi SAW sebut dalam hadis, salatul laili masna masna. Salat malam tu kita boleh buat 2 rakaat tanpa limit dari sudut bilangan rakaat. Tetapi para jemaah sekalian, apa yang kita nak buat? Lepas tarawih 4 rakaat. Pukul 9 dah habis. Apa program, agenda yang kamu nak buat lepas pada tu? Nak buat apa? Tengok TV. Tengok video. Makan colek. Orang Kelantan kata makan colek. Inilah makan pencicah ni. Kan? Itu ke Ramadan yang kita nak isi. Kita kata, la ya akhi. Walaupun kita tak mampu berdiri lama solat dengan sebab halangan kerana keuzuran, sakit kaki, sakit lutut contohnya, ataupun kerana bacaan kita tak ada modal setakat tu yang boleh baca, tapi kita ingat, para ulama mengatakan qiyam Ramadan bukan setakat berdiri, solat saja, tarawih je, tapi kita banyak lagi ibadat-ibadat yang kita boleh buat dengan baca Qurannya, dengan apa, maka kita kata itu di antara kena buat. Jadi saya syorkanlah kepada para jemaah sekalian, la taqil. Jangan kurang daripada 8 campur witir 3, 11 rakaat. Jangan kurang. Dia kata ikut saya lah Ustaz, sunat. Memanglah amalan ini sunat. Tak ada orang kata wajib. Tetapi dari sudut kempennya, dari sudut kedudukannya, kita nak supaya para jemaah sekalian mesti ada target. Aku nak buat 8 rakaat. Sebab ada hadis yang kata di Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam solat 8 ataupun 11 rakaat. Jadi tidak ada halangan untuk tambah, tapi janganlah kurang. Janganlah kurang lebih daripada itu. Baik. Yang keenam, solat tarawih mestilah sudah sekali dengan imam. Sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih. Kan saya dah tulis para jemaah untuk yang nak baca ni, dalam risalah yang saya keluar, tajuk dia amalan-amalan di bulan Ramadan. Kita kempen khas, saya mengatakan bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man qama ma'a imamihi hatta yansarih kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia berdiri bersama imamnya sampai sudah, maka ditulis baginya pahala qiyam Ramadan, qiyam 1 malam. Jadi hari ini sepatutnya kalau kita pergi masjid, ni untuk peringatan sepanjang masa, sepanjang hayat. Kalau pergi di masjid, jangan lari daripada tengah tarawih, jangan lari. Mesti kita tarawih bersama dengan imam sampai sudah. Tarawih bersama imam sampai sudah. Jangan mari tengah jalan lari, kita kata tidak boleh. Sekarang ni PKP, kita solat tarawih di rumah. Macam mana? Jangan lari dengan imam. Mudah-mudahan pahala yang sama itu terdapat juga. Walaupun di rumah, kerana kita terhalang dengan PKP, kita solat di rumah di tarawih. Jadi kalau imam kita 8, kita buat 8 sekali dengan dia, jangan lagi tengah jalan. Kata, aku nak relax ya. Bawa 4 rakaat, lepas tu masuk dapur lah. Kadang-kadang ni ada setengah orang itu, dia buat 2 versi. Tak? Untuk anak-anak 8. Pergi. Ibu dengan ayah sambut. Kita kata rugilah. Biar satu keluarga semua. Kita buat apa ni, biar cukup. Masya Allah, tabarakallah. Maka kalau kita solat dengan imam sampai sudah, ditulis baginya pahala berdiri bersama dengan imamnya sampai tamat. Yang ketujuh, puasa akan menjadi syafi'. Apa makna syafi'? Pemberi syafaat, pembela kita di akhirat esok. Puasa dan Al-Quran. Mana sebab kita kena baca dua tu, kan? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Masya-Allah. Puasa dan Al-Quran. Dua-dua ni akan berdiri di hadapan Allah Taala untuk menjadi pembela kepada kita pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa kata apa? Ay Rabbi mana'tuhu ta'am wa syahwat bin nahar. Ya Rabbi, aku halang dia, syahwat dia, tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, tak boleh nak melakukan persetubuhan dengan isteri di siang Ramadan. Fasyafi'ni fi, jadilah aku ni pembela dia, tolong selamatkan dia daripada neraka. Wa yaqulul Quran, Quran pula kata mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fi,
aku halang dia nak tidur awal malam ataupun bangun awal pada malam, tak boleh tidur sebab duk baca Quran, maka jadikan syafi' ni, aku ni jadi memberi syafaat, memberi pertolongan pada dia. Qala fayushaffa'an, maka dua-dua tadi diberi kuasa untuk membantu orang yang berpuasa, Quran membantu orang yang baca Quran. Kita kata Masya Allah. Tak kiralah siang malam, itulah di antara kelebihannya Ramadan, puasa itu sendiri memberi kelebihan dan amalan yang kita kena buat. Yang ke-8, di antara faedah Ramadan itu sendiri, Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang berpuasa satu pintu daripada pintu syurga, nama dia Bab Ar-Rayyan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Nabi kata apa? Dalam syurga ada sebuah pintu khas, nama dia Ar-Rayyan. Kita pun nama anak kita Ar-Rayyan, Ray itu maknanya orang yang hilang dahaga. Kan? Ray itu maknanya air. Hilang dahaga orang ni. Yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Orang yang berpuasa dia boleh masuk pintu ni pada hari kiamat. Orang lain tak boleh masuk. Yuqal, malaikat penjaga, aina as-saimun? Di mana orang berpuasa? Orang berpuasa yakum bagum pergi. Boleh masuk. Bila masuk semua orang berpuasa masuk, fa iza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Ditutupnya pintu, kemudian orang lain tak boleh masuk. Masya-Allah tabarakallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa nak masuk pintu Ar-Rayyan, mari kita berpuasa insya-Allah. Yang ke-9. Tanda tuan-tuan, senarai saya ni banyak, 26 kita akan habiskan insya-Allah. Setakat masa yang ada ni kita akan kalau masa tak cukup kita pendekkan. Yang penting tuan-tuan boleh dengar 26 faedah Ramadan. 26 ibadat-ibadat yang patut kita buat. Bulan puasa dipanggil syahrut tarbiyah ala taqwa. Bulan puasa ini bulan pendidikan takwa. Nak mendidik jiwa kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Mendidik jiwa kita menjadi siapa? Jadi orang yang bertakwa. Dan at-taqwa itu adalah merupakan al-ghayatul uzma minas saum, objektif utama yang terbesar daripada puasa, takwa. Bukan nak suruh kurus, bukan nak diet, tapi takwa. Itu yang pertama. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka takwa itu apa makna? Menjadi dinding, tembok, pemisah di antara kita dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kata orang ni orang bertakwa ni, mana kau tahu? Tengok warak ya dia, solat jaga, puasa jaga, auratnya jaga, kan, makan minum halal, yang haram-haram tidak buat, maka kita kata itu orang bertakwa. Kalau kalian kata ini orang bertakwa ni tapi maksiat tinggi, lah itu bukan takwa nama dia. Mudah ya dia punya takwa itu dia panggil senang saja. Allahu Akbar. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bukanlah takwa orang yang takut Allah Ta'ala dengan puasa di siang saja dan berdiri pada malamnya, tapi masih lagi takwa yang sebenar itu tarku ma harramallah, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, wa ada'u maftaradallah, menunaikan semua fardu yang disyariat oleh Allah Ta'ala. Faman ruziqa ba'da zalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Orang takwa ni mana orang meninggalkan benda yang haram, menunaikan perkara yang wajib. Siapa yang boleh melaksanakan yang baik-baik lagi, perkara yang sunat, perkara yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh syarak, maka itu dipanggil kebaikan dalam kebaikan. Nurun ala nur. Masya Allah tabarakallah. Yang ke-10, faedah yang ke-10. As-sawmu yu'inul muslim ala dhabti nafsihi. Puasa membantu seorang muslim untuk menjaga diri, mengawal diri, menjaga anggota, memecahkan syahwat, menyempitkan laluan syaitan, menahan marah, sabar di atas kerana manusia, kan, menghilangkan sifat-sifat akhlak-akhlak yang buruk, maka itu semua dipanggil
pendidikan jiwa yang besar, sebab dengan mari puasa kita boleh buat. Dalam hadis yang dikeluar oleh Bukhari dan Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun." As-siyamu junnatun. Puasa itu dikira sebagai junnah. Junnah. Kita jim nun ta. Tulis. Belajar bahasa Arab sikit. Jin nun ta. Junnatun. Perisai. Jannatun, baris atas. Baris atas, kan? Syurga. Wal'iyaz billah daripada baris bawah. Jinnah. Ini gila nama dia. Ini bahaya. Jadi ini bahasa Arab ni jangan main-main. Salah baris baca, nanya dia pergi makna lain. Karena itu kalau kita nak berdoa, kita belajar betul-betul lafaz doa dengan barisnya, jangan salah baca. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kamu puasa, la yarfus, jangan duduk cakap benda yang tak baik. Duduk cakap ha perempuan, keluar perkata-perkata yang huduh, kan? Ini cakap duduk puasa tapi duduk cakap ha perempuan lah. Wala yaskhab, jangan duduk bertempik, duduk melau. Sehingga kalau ada orang mari mari duk maki kita ataupun nak pukul kita, kita kata inni mru'un sha'im. Sorry, saya sedang berpuasa. Kalau dia terpuasa juga, dia berhenti dah, aku puasa juga. Ada balas apa? Apa duduk kelahi sini? Jangan duduk kelahi. Tak ada faedah kita kelahi, kan? Jadi puasa itu wiqayatun fid dunya minal ma'asi. Dia menjadi satu perisai, tembok, dinding kita daripada maksiat. Dengan sebab kita tahu kita sekarang berpuasa, maka kita kekanglah diri kita daripada mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Jadi bagi puasa itu taksirun ajib. Puasa itu mempunyai kesan yang besar fi hifzil jawarih, untuk menjaga anggota-anggota kita dan memberi kekuatan kepada batin kita, insya-Allah. Maka para jemaah sekalian, itu dia panggil faedah. Yang ke-11. Siapa dia merealisasikan puasa, dia panggil saum al-qalb. Puasa hati. Takwa dalam hatinya. Kita tinggalkan benda-benda yang tak baik. Sekarang ni orang boleh, mungkin kita boleh bertakwa secara zahir. Tak maki orang, tak kata orang. Tama-tama zaman PKP ni lagi selamat. Tak? Dulu kalau kita pergi bazar boleh tahan juga, silap parking kena. Yang pergi bazar kelahi tu logik. Sebab orang lapar situ, kan. Orang sebab tu pergi bazar cari makan. Yang pergi masjid tu, orang silap parking depan kereta dia. Maki juga bulan Ramadan. Sekarang ni tuan-tuan tak pergi mana-mana, takkan nak maki anak sendiri. Bahasa budak bengong, celakalah. Tapi kalau kita marah, nak tegur anak kita, tak ada masalah. Sebagai pendidikan. Tapi maki-makilah, jangan. Maka, kita boleh jaga. Cuma, taqwal qulub, saumu siyamul qalb, puasa hati tu macam mana? Duduk atas rumah, tapi masih lagi duduk sakit hati ke orang, masih lagi duduk dendam, masih lagi dengki, kita kata ini masalah. Maka siapa dia boleh merealisasikan puasa, takwa dalam hati dia, puasa dalam hati dia, maka di situ akan terzahirlah kepada anggota-anggota dia ketaatan kepada Allah. Dia jaga diri dia daripada perkara yang tak baik, bersyukur atas nikmat Allah anugerahkan. Kita kata Masya Allah, walaupun kita dalam saat PKP ini, tapi nikmat Allah Ta'ala tu banyak. Nikmat Allah Ta'ala tu banyak. Kita tak jumpa lagi lah orang tak ada makanan. Kurang sikit makanan tu ada, tapi sampai peringkat lapar, tak, langsung tak ada makanan, itu mungkin adalah tempat-tempat yang terpencil yang tak sampai kepada bantuan. Itu pun sekarang ni mudah. Saya duduk tengok anak dia duduk di bandar besar, mak dia duduk di kampung, boleh dia tak di Facebook dia, tengok orang tua ni di sini tak ada makanan. Sekejap je penghulu kampung pergi cari, betul sungguh. Sebab rumah dia terpencil daripada orang pun tak perasan dengan dia, maka pada saat itu sampai bantuan. Kita kata alhamdulillah. Zaman kita hari ini zaman adanya maklumat-maklumat di hujung jari, taklah susah sangat untuk mendapat
maklumat yang jelas. Tapi kadang-kadang kita tak mencari maklumat, tidak ada tabayun, jumpa kata dia orang sekarang, Al-Quran ajar kepada kita tabayun. Apa makna tabayun? Perhati ambil maklumat yang jelas, tanya dulu. Kita pula pergi guna tibayun, pakai tiban ya. Tibai ya. Apa saja gomo belaka. Nanya gitu kan. Masya-Allah tabarakallah. Yang ke-12. Ramadan syahrut taubatis sadiqah. Ramadan adalah merupakan bulan untuk seorang itu bertobat dengan benar-benar taubat. Wal iqbali ala Allah, hadapkan muka kita. Hadapkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita meninggalkan dosa dan maksiat dan menyesali perbuatan-perbuatan yang lain yang lama dan berazam untuk tidak lagi. Kalau ada hak orang, hantar balik. Itu dia panggil syarak. Syarak taubat tu tinggalkan maksiat, menyesali perkara yang telah berlaku, berazam untuk tidak akan ulang kembali, dan yang keempat raddul mazalim ila ahliha, hantar balik. Kalau kita buat zalim pada orang, kita hantar balik barang-barang orang ataupun hak orang itu mesti dihantar balik. Kalau kita taubat je bagi orang, kita duduk pegang lagi, itu tidak taubat nasuha, itu dia panggil taubat separuh jalan. Maka sekarang ni peluang kita fikir panjang. Aku tak boleh makan 12 jam, 13 jam ni berasa letih. Bagaimana yaum al-wuquf baina yadillah? Esok aku akan berdiri di hadapan Allah li faslil qada, untuk menyelesaikan perbicaraan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ulama akidah kata halaluha hisab, haramuha azab. Yang halalnya akan dikira, yang haramnya terus dikena azab. Wal'iyazubillah. Jadi kita coba taubat di antara perkara-perkara yang tidak baik, yang mudah kita nak buat hari ini, iaitulah bila mari Ramadan dan zaman PKP ini, taubat daripada rokok. Walaupun saya tahu isu ni sensitif. Ada setengah orang kata, Ustaz jangan sebutlah tajuk ni, tak baik, dia cakap. Sebab kita benda lain saya boleh taubat belakang dah. Dulu saya tak solat, sekarang ni saya solat. Dulu tak puasa, sekarang ni puasa. Dulu isap rokok, sekarang ni isap juga. Kita kata kenapa dulu yang lain boleh ubah, sekarang ni tak apa. Haza, kata di para ulama, Ramadan fursatun litaghyir. Ramadan itu peluang untuk berubah. Kita duduk di rumah, nak isap rokok, anak marah. Doktor marah kan. Tengah hari kita puasa. Habis, inilah peluangnya. Saya haraplah pihak kerajaan akan keraskan PKP ini. Rokok-rokok tidak dibenarkan sebagaimana arak tidak dibenarkan, supaya manusia boleh meninggalkan maksiat ini, insya-Allah. Maka taubat itu penting para jemaah sekalian, taubat daripada dosa dan maksiat. Kita tahu ni dua peluang untuk bertaubat. Yang pertama Ramadan, yang kedua PKP. PKP ni tuan-tuan jangan duk sedap hati. Ni setengah orang ni asyik duk tengok pukul 5 petang ya duk tunggu. Ketua pengarah kesihatan buat kenyataan, COVID hari ni yang baru sekian. Saya tengok bila turun 30 hari tu, gembira, masya-Allah, nak boleh raya. Itu yang dia nampak. Kita nak tanya. Sebelum diangkat wabak virus ni, kan insya-Allah kita doa Allah Taala angkat dalam masa yang sedekat. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabbi ya Karim, dengan nama-nama-Mu yang indah, dengan sifat yang mulia, angkatkan wabak ini sehingga kami dapat melakukan ibadat di akhir Ramadan di masjid dan berhari raya beramai-ramai di masjid, insya-Allah. Kata amin belaka. Tapi adakah sudah cukup masa yang Allah Taala kurung kita ini untuk kita sedar, untuk kita bertaubat, ataupun masih lagi lara, masih lagi leka, masih lagi tidak bertaubat? Kita kata sangat rugi dan sangat malang. Lebih-lebih lagi kita terkurung di bulan Ramadan yang sepatutnya cara untuk kita insaf, sedar diri itu lebih besar daripada saat lain, insya-Allah. Kita pergi kepada yang ke-13. Ramadan syahrul Quran. Terdapat dalam hadis dalam Al-Quran Tuhan sebut, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Al-Quran itu turun bila? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, dalam surah Ad-Dukhan. Maka Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, pada malam yang diberkati. Semua terkumpul di sini, kan? Semua terkumpul di sini.
Allah Ta'ala turun awal dulu Quran daripada Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah di langit yang pertama, kemudian pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian diturun Al-Quran itu selama 23 tahun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam munajjaman, artinya peringkat demi peringkat. Tengok kepada isu, orang tanya, Allah Ta'ala jawab. Ataupun tak ada orang tanya, Tuhan turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan segala perkara. Maka para jemaah sekalian, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ana sambil-sambil bergurau, tapi biarlah tuan-tuan terasa dengan gurauan ini. Kita kata di saat pen boleh baca Quran. Pen, ada pen baca Quran kan, kita tunjuk atas ayat baca dia. Saya kata tuan-tuan dan puan-puan, di saat pen boleh baca Quran, kita pula manusia tak baca, Allahu Akbar. Rugi tak rugi? Sangat rugi. Paling minima kita letaklah Quran itu kita baca banyak mana, biar kita boleh baca satu juzuk satu hari, biar khatam bersama dengan Ramadan. Karena itulah saya suka tanya pada para jemaah, hari ini Ramadan sudah masuk hari yang kelima, berapa juzuk dah Quran yang kita baca? Allahu Akbar. Berapa juzuk dah baca Quran? Tanya sendiri, tahu jawab sendiri, dan pecutlah kalau masih lagi. Dalam risalah yang saya keluar ini para jemaah sekalian, kita dah bawa cerita bagaimana para ulama salafus salih dengan Al-Quran. Dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali. Satu siang, satu malam. Saya dapat satu video daripada Arab. Budak, kanak-kanak, lupa nama dia. Dia baca Quran 2 kali khatam satu hari. Kita kata Masya Allah Syafi'i hazaz zaman. Budak ni merealisasikan menjelma penjelmaan Syafi'i di zaman kita masih ada lagi. Allahu Akbar. Dia boleh baca 2 kali khatam. Subhanallah. Kita nak baca 2 juzuk, nak baca 3 juzuk, rasa banyak dah aku hari ni 3 juzuk. Subhanallah. Orang lain khatam 2 kali, kita buat 3 juzuk, berasa banyak? La. Allahu Akbar. Kata di Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, iza dakhala Ramadan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan ni 2 yang kita buat kira, apa dia? Baca Quran, jamu orang buka puasa. Kita kata Masya Allah. Allahu Akbar. Yang ke-14, kana salafus salih, ulama salafus salih, orang-orang terdahulu, Nabi itu Nabi, kemudian para sahabat dan ulama-ulama tabi'in dipanggil salafus salih, membaca Al-Quran dalam salat dan juga di luar salat. Kadang ada yang tinggal dah benda-benda lain. Ada setengah ulama duk mengajar hadis panjang tahun, bila mari Ramadan dia berhenti. Dia kata cukuplah, kita nak baca Quran pula. Masya Allah, tabarakallah. Ini ulama yang faqih, dia tahu apa kelebihannya. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-15, Nabi kita larang daripada siapa dia baca Quran kurang daripada 3 hari kali khatam, orang ni lam yafqah, mana dia tak faham bacaan. Kata di para ulama, hadis ini dikira baca sentiasa, laju sangat. Tapi ada pun awqat al-mufaddalah, waktu-waktu yang afdal seperti Ramadan, malam-malam terakhir Ramadan, di tempat-tempat yang afdal seperti Makkah, waktu kita pergi haji contohnya, maka elok kita perbanyakkan baca Quran di situ, kerana kita khatam Quran banyak, sebab ini musim, dia panggil mausimul khairat. Ada pun hari-hari lain, kita baca Quran 1 juzuk, kemudian kita tadabbur pula beberapa ayat, kita campur di antara 2. Jadi ada waktunya. Yang Nabi kita larang tadi, al-mudawamah, itulah trend kita. Sama juga, minta maaf lah para sahabat-sahabat kita, pencinta Al-Quran, pencinta taranum contohnya. Ada orang taranum siang dan malam, dah habis lah sampai 4 jam, 5 jam satu majlis taranum. Tapi kalau kita ajak pergi majlis tadabbur, tak mau dia. Kita kata la, taranum untuk suara, tadabbur untuk hati. Sebab suluhan hati, ainul basirah itu akan cerah apabila kita tadabbur, memahami makna Al-Quran dan isi kandungan Quran. Alhamdulillah, saya sudah mula
tafsir dan juga sedikit tadabbur Quran bersama dengan para jemaah pada musim PKP ini bermula daripada awal, dan insya-Allah kita akan khatam juzuk yang ke-30 beberapa hari lagi. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman saya Halaqah Abu Anas Madani, ataupun tengok di Facebook Abu Anas Madani ini, ataupun koleksi dia saya letak di satu page lain khas untuk kuliah dan ceramah, tajuk nama dia Dar Taibah Barakah. Tuan-tuan cari di situ, dia tak ada masuk benda lain, hanya ada kuliah-kuliah saja. Masya-Allah tabarakallah, admin kita jazahumullahu khaira yang bekerja, kita kata Allah Taala lah beri pahala yang banyak pada mereka insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, ambil peluang. Yang ke-16, bila kita berzikir pada Allah SWT, zikir itu akan menghidupkan hati kita. Zikir hayatul qulub, menjilahkan, membersihkan hati kita dan menyebabkan hati menjadi tenang. Sekarang ini kita puasa. Puasa pula di saat kita terkurung. Apa yang boleh kita menyelamatkan kita daripada resah? Apa yang boleh menenangkan kita? Iaitulah selain daripada kita banyak Al-Quran, kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah berzikir, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berbahagia. Maka orang yang berpuasa patutnya sangat-sangat banyak berzikir, kan? Sangat banyak berzikir. Teman-teman tengok dalam ayat Siyam, bermula daripada 183 sampai ke bawah tu, disebut dengan zikir, istighfar, doa. Mana kita zikir setiap waktu dan kita berdoa setiap masa. Lebih-lebih lagi apabila disebut tentang waktu mustajab. Da'watus saim la turaddu. Doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Maka kita doa. Dan waktu dekat nak buka puasa, kita doa, kan? Di antara zikir yang senangnya yang saya ajar sentiasa pada para jemaah, dia panggil zikir 4 kalimah. Kata sekali, mari kita berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini dia panggil habbul kalami ilallah. 4 perkara. Tuan-tuan boleh tengok dalam satu risalah. Saya namakan di risalah itu zikir 4 kalimah. Alhamdulillah dalam risalah zikir 4 kalimah, ana telah bawa terjemahkan 12 kelebihan zikir ini. Memadailah untuk bagi orang yang berfikir, orang yang nak jadi ahli zikir. Oi ustaz, tak sedap tu zikir tu. Saya nak zikir juta-juta, nak ambil dengan tok ayah mana kita kata itu yang tidak warid. Kita ambil daripada Nabi SAW. Simple, mudah. Saya kata ikut sunnah, beramal dengan sunnah, hatinya tenang, pahalanya confirm insya-Allah. Yang ke-17, ad-du'a huwal ibadah. Doa di bulan Ramadan ini, doa itu ibadat. Dan doa silahul mukmin, senjata orang mukmin. Satu perkara yang mulia Allah Ta'ala beri pada kita, iaitulah berdoa. Ud'uni astajib lakum. Tuhan kata, mu doa, aku perkenankan doa kamu. Dalam ayat Al-Baqarah, tanda tuan-tuan, ayat 186, Allah kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ujibu da'wat, mu doa. Ujibu da'wat da'i zada. Aku perkenankan doa kalau mu doa. Maka ayat ni 186 duduk tengah-tengah ayat puasa. Sehingga ulama tadabbur kata memang Allah Taala nak suruh kita berdoa. Selain daripada kita berpuasa, tak makan, tak minum, menahan nafsu dan sebagainya. Maka 3 doa yang tidak ditolak saya dah sebut tadi. Yang pertama, as-saim hatta yuftir, orang berpuasa sehingga dia buka puasa. Wa fi riwayatin hina yuftir, ketika nak buka puasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan lain-lain. Allah Taala juga mempunyai likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Dalam hadis Imam Ahmad, inna lillahi mutaqa'um fi kulli yaumin wa lailatin. Allah Taala senaraikan orang-orang yang merdeka daripada api neraka pada siang dan malam, dan setiap mereka dakwatun mustajabah, ada doa yang mustajab. Maka marilah kita ambil peluang musim ini. Di antara doa yang jangan kita lupa, tanda tuan-tuan, tip doa. Mestilah kita mula dengan alhamdulillah, kemudian selawat ke atas Nabi SAW. Kemudian yang pertama, kita minta Allah Taala kabulkan puasa kita dan semua ibadat kita. Yang kedua, kita minta Allah Taala ampunkan dosa kita, dosa dua ibu bapa kita.
orang-orang yang kita sayangi, termasuklah isteri dan anak-anak kita. Kalau isteri pula sebutlah suami dan anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Peluang. Kalau kita tak doa ni, bila lagi kita nak doa kan? Masa lain boleh, tapi dia panggil waktu mustajab. Ni tidak ni, suka nak sebar-sebarkan. Oh, malah ni mustajab doa. Orang tu kata, orang ni kata. Hak betul-betul Nabi sebut, kenapa kita tidak pulun pula, tak ambil pula peluang? Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-18, amalan ataupun faedah yang ke-18, Ramadan syahrul infaq was sadaqah. Ramadan ini bulan infak dan bulan sedekah. Infak dan bulan sedekah. Wal judi wal karam. Orang yang jadi pemurah, muasa, suka beri bantuan kepada orang-orang du'afa dan orang yang perlu. Nabi kita SAW ketika dia Jibril mari ajar murajaah Quran, ajwadu bil khairi minar rihil mursal. Lebih kencang daripada angin yang laju, Nabi kita infak pada bulan Ramadan. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Ini kata seorang ulama, Abi Bakar bin Abi Maryam, dia kata, aku dengar guru-guru kamu, bila mari bulan Ramadan, qad hadara mutahhirun. Telah datanglah bulan penyuci, macam kelorok. Yaqulu ambasitu bin nafaqati fi. Maka peluaskanlah nafkah, infak, bagi-bagi, Masya Allah. Tadi saya sebut kata-kata Zuhri, bulan Ramadan ini, innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am, dan banyak beri makan kepada orang miskin, lebih-lebih lagi, makanan iftar, makanan buka puasa. Sekarang ni kita kata, baiklah, kita pergi dulu kepada yang ke-19, as-sadaqatu min ajalli ta'at. Sedekah itu termasuk daripada ketaatan yang besar. Sedekah itu menjadi ketaatan yang besar. Wahya burhanun wa hujjatun ala sidqi iman. Sedekah, as-sadaqatu burhan, tanda kita tu yakin dengan janji Allah Ta'ala, pahala yang dijanjikan. Jadi kita banyak sedekah di bulan Ramadan. Timbul lagi nak sedekah zahir ke nak sedekah secara sembunyi, terpulanglah kepada masing-masing. Tapi kalau kita boleh sembunyi, itu yang terbaik. Kalau perlu dizahirkan, zahirlah sekadar yang perlu, kan? Zahirlah sekadar yang perlu. Jangan kita masuk pula dalam polemik orang yang zahir bagi sedekah letak Facebook itu tak ikhlas. La. Kita hanya boleh cakap apa yang zahir. Wallahu yatawalla sarair. Allah Ta'ala yang tahu hati manusia. Kita jangan duk hukum hati-hati orang. Oh, bagi derma, beras, kapik pun ambil gambar tak ikhlas tu. La. Cuma kita kata eloknya dirahsiakan, disembunyikan, ataupun dibela gambar-gambar orang yang penerima, itu lebih baik. Sebab lebih akrab ilal ikhlas, insya-Allah. Yang ke-20, di antara kemurahan orang-orang di bulan Ramadan, taftirus saimin, beri makan pahala orang puasa. Dalam hadis Nabi kata, man fattara saiman, siapa dia beri makan orang buka puasa, kana lahu mislu ajrihi, pahala dia sama dengan orang puasa. Ghaira annahu la yanqusu min ajri saimi syai'an, tapi ingat, tak rugi pahala orang tu. Contohnya saya puasa, Tuan bagi makan pada saya. Maknanya, Tuan boleh pahala saya, tapi pahala kita tak kurang. Oh, kalau orang bagi saya makan, ajak makan buka puasa rumah dia, dikurangkan 20% daripada pahala saya, insya-Allah saya tak akan pergi. Kita berhenti juga nak buka puasa rumah kita, kan? Tapi, oleh kerana pahala kita tak kurang, orang tu boleh pahala, baik kita pergi. Dua-dua dapat, kita dapat, dia pun dapat. Esok kita panggil rumah kita pula. Jangan pula asyik rumah orang je. Bila pahala nak ambil kita je. Oh, dia kata, Ustaz, PKP ni macam mana? Nak bagi panggil, tak payah panggil. Pergi je, hantar makanan, tolong buat buka puasa. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-21, bulan Ramadan ini bulan silah. Bulan hubungan silaturahim yang mantap. Kita maafkanlah apa-apa yang benda-benda yang lepas-lepas yang berlaku yang tak baik. Dan kita hubungi lebih-lebih lagi orang-orang yang keluarga kita yang fakir miskin. Ziarahlah mereka. Sekarang ni tak boleh ziarah, boleh tanya kabar, boleh WhatsApp. Kita ada mazhab WhatsAppi, kan? Boleh telefon, boleh masuk duit. Kalau saya tak ada account, Ustaz, kita cari jiran dia yang kita kenal, boleh transfer, boleh je, masalah. Yang ke-22, Ramadan fihi tazkirun bi'azimi ni'matillah. Ramadan memperingatkan kita kepada besarnya nikmat Allah Ta'ala ke atas kita. Masya Allah. Bila kita bangun makan tengah hari,
Tak kiralah di bazar ke di dapur, isteri duk masak, sedapnya, bang, nak makan tak boleh. Biarlah ketika itu kita terbayang muka orang fakir miskin. Orang yang tidak ada makanan. Dia boleh makan, tapi makanan tak ada. Kita hari ini ada makanan, tapi tak boleh makan. Puasa mendidik kita untuk mengingati nikmat Allah Ta'ala yang besar pada kita, supaya nikmat itu dikongsi-kongsikan dengan orang lain, jangan dibakhil-bakhilkan. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-23, bulan Ramadan juga mengajar, mendidik kita menjadi ummah al-wahdah wal-iktilaf. Kesatuan dan penyatuan umat. Jangan duk kelahi-kelahi. Ni tidak boleh puasa nak kelahi juga. Hai. Ni masjid solat 8 ni, malah ni. Mana ada 8 tarawih, 20. Baru-baru ahli sunnah. Lah, ini pun penyakit juga. Nah, orang pergi derma. Kita nak marah sampai peringkat bukan ahli sunnah. Kita, apa kata? Ini waktu kita nak lebih-lebih lagi di saat kita menghadapi bencana Covid ni. Sepatutnya lebih wahdah kita. Lebih kesatuan kita. Bukan lebih berpecah, bukan lebih kutuk-mengutuk. Tidak ada. Allah Ta'ala sebut, innamal mu'minuna ikhwatun. Sebagaimana Allah satukan kita, kita mula berpuasa dengan terbit fajar. Semua kita berbuka bila mari maghrib. Tak kira atas dunia mana, mengikut jam masing-masing. Tapi dia punya tempoh, fajar, maghrib. Hada wahdatul ummah. Yang ke-24, insya-Allah untuk tahun depan. Umratun fi Ramadan taqdi hajjatan atau hajjatan ma'i. Kalau kita boleh buat umrah di bulan Ramadan, pahala dia diberi pahala seperti mengerjakan haji bersama dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa nak pergi hadis ni dalam Bukhari dan Muslim, siapa dia ada kemampuan daftar cepat-cepat, kita pergi berpuasa di bulan Ramadan di Makkah Al-Mukarramah. Pahala, dan kita umrah Ramadan, pahala seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-25, elok pada bulan Ramadan ni kita banyaklah berijtihad, banyaklah ijtihad dalam ibadat dan mengambil peluang untuk melakukan perkara-perkara yang baik dalam bulan Ramadan ni. Buatlah apa saja. Jangan duduk beri alasan, oh saya memanglah bulan Ramadan biasa saya solat di masjid sentiasa, tapi di rumah buatlah juga. Mari orang azan, kita berkumpul keluarga kita solat qabliyah, solat ba'diyah, solat berjamaah. Kemudian kita buat halaqah baca Quran, masya-Allah tabarakallah, kan? Oh, nak pergi derma tak boleh, cari NGO. NGO mana ni? NGO fulan. Dia ni boleh buat, boleh bagi tak? Mari nak makan buka puasa. Boleh, bagi duit. Ambil 100, 200 ribu. Tolong sampaikan iftar saya kepada orang fakir miskin. Sampai. Sahabat-sahabat kita, masya Allah. Saya tengok lemah saya. Saya mampu kata jazahumullahu khairah. Allah Ta'ala balas kebaikan kepada sahabat-sahabat NGO yang duduk bekerja menyampaikan bantuan kepada orang-orang miskin dan orang puasa di bulan Ramadan. Masih ada peluang besar para jemaah sekalian. Yang terakhir, yang ke-26, al-hazar. Jaga. Perhatian. Min tadhi'i Ramadan. Kita mensia-siakan Ramadan itu dengan tidur. Daripada lepas subuh, tidur, bangun zuhur, salat zuhur, tidur lagi. Akhir sekali malam pula, qila wa qala, duduk cakap sana, cakap sini, duduk tengok cerita tu, cerita ni. Akhir sekali Ramadan berlalu, tanpa kita mendapat faedah yang besar. Kata Nabi SAW, raghima anfur rajulin, malu besar seorang hamba Allah Ta'ala ini, dakhala alaihi Ramadan, fansalakha falam yughfar lah. Ramadan itu berlalu, dia tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi muslimin dan muslimat, alhamdulillah, inilah satu risalah kecil, nama dia 20 faedah fi ightinami Ramadan, 20 perkara, amalan-amalan, perkara-perkara yang baik untuk kita lakukan di saat PKP, di saat kita berada di Ramadan, di musim PKP dan juga musim-musim lain, adanya secara umum dan adanya secara khusus. InsyaAllah, itulah para jemaah sekalian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah kuliah kita, bicara kita tentang Ramadan 26, pengisian Ramadan al-Mubarak yang cukup besar bagi kita. Jadi alhamdulillah pada pagi ini saya bersiaran bersama dengan sahabat-sahabat kita dari Quranic Mind City Center ataupun network yang telah mereka ada pusat pengajian dia di Shah Alam untuk mengajak manusia belajar asas Al-Quran, tajwid, talaqi, tadabbur dan mengulang kaji solat-solat yang sempurna. Tuan-tuan boleh tengok
iklan di Facebook saya ni ataupun tengok di website dia quranicmind.com.my. Jadi tuan-tuan boleh tengok, boleh ambil maklumat, dan insya-Allah selepas PKP ni orang-orang yang berdekatan dengan kawasan ini bolehlah pergi belajar, bertalaki untuk mengambil faedah yang besar daripada Al-Quran. Dan kita kata jazahumullahu khairah, sahabat-sahabat kita yang berusaha untuk mendekatkan masyarakat kepada Al-Quran, tak kiralah sama ada melalui Quranic Center, melalui Mahat Tahfiz, melalui kelas Quran yang duk ajar di kampung pun, dengan muqaddam Al-Quran, kita kata semua orang yang terlibat dengan Quran mulia. Tanda tuan-tuan, semua orang yang terlibat dengan Quran mulia. Ramadan, kenapa dia jadi bulan yang paling mulia? Sebab diturun padanya Al-Quran. Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Sebab apa? Lailatul Qadri, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian malaikat Jibril yang paling mulia, sebab dia yang menurunkan Al-Quran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebab Quran itu turun kepadanya. Kita umat dia nak jadi orang mulia, nak jadi orang hebat, marilah kita bersama dengan Al-Quran. Jadi kita belajarlah Al-Quran. Para jemaah sekalian, ambillah peluang untuk mengaji Al-Quran, belajar Al-Quran, tadabbur Quran. Sebagaimana sahabat kita dalam ini mengatakan, belajar asah Quran, tajwid, talaqi, tadabbur, solat sempurna, maka inilah di antara peluang untuk kita. Thomas di sekarang ini, di musim PKP ini, mereka juga telah keluar senarai kuliah-kuliah yang sentiasa ada, pagi petang ada. InsyaAllah saya sekali lagi bersama dengan sahabat kita di Quranic Center ini di tengah-tengah Ramadan nanti, insyaAllah. Jadi para jemaah sekalian, setakat itu dulu. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pagi esok di dalam tafsir surah Al-Alaq, insya-Allah. Itu pun ada kaitan dengan Quran. Al-Alaq, permulaan turun Al-Quran, insya-Allah. Siapa yang berhubung dengan Quran, siapa yang belajar Al-Quran, siapa yang beramal dengan Quran, siapa yang menjadi Al-Quran, inilah manusia yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.